Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqa Adila binti Muhammad Zamri, nombor medri A172417. Bagi memenuhi penilaian untuk subjek sejarah perundangan Islam, saya diberi tugas untuk menyiapkan satu video sebagai penilaian untuk subjek ini. Tajuk video yang saya ambil adalah yang saya petik melalui tajuk artikel ataupun tajuk jurnal yang bertajuk Tadarrush, yakni beransur-ansur dalam pelaksanaan hukum Islam pada masa kini. Okey, apa yang kita faham, tertegaknya perundangan Islam itu dengan beberapa prinsip. Prinsipnya adalah tadarrush yang bermaksud beransur-ansur. Hukum beransur-ansur ini ataupun pensyariatan undang-undang ini menunjukkan Islam ditegakkan secara perlahan-lahan dan berperingkat-peringkat. Ianya bukan saja-saja hukum ini dilakukan begini, akan tetapi pelaksanaan ini secara beransur-ansur adalah demi menjaga kemaslahatan dan menjaga kemaslahatan dan menjaga keharmonian daripada dan menghindari kerosakan. Jadi penggunaan prinsip ini banyak dipengaruhi oleh keadaan, suasana dan juga cara masyarakat. Seterusnya, ianya terpakai juga dalam banyak isu yang melibatkan umat Islam. Kemudian, apa yang saya dapat dalam video ini, dalam artikel ini adalah terdapat beberapa isu perbincangan. Isu yang pertama adalah yang berkaitan dengan tadarrush zamani. Tadarrush zamani ini yang bermaksud adalah sesuatu hukum yang berkaitan dengan sesuatu hukum yang diturunkan dalam satu masa sahaja. Ada yang terdahulu dan juga ada yang terkemudian. Ini bermakna undang-undang Islam tidak terbentuk secara sekaligus, tapi sebaliknya ia memakan masa lebih kurang 23 tahun, iaitu zaman sepanjang tempoh kerasulan. Seterusnya, yang kedua adalah tadarrush yang berkaitan dengan pensyariatan hukum secara umum. Okey, apa yang dimaksudkan di sini adalah pada zaman awal Islam, sesuatu pensyariatan itu terdiri dalam pelbagai sudut. Ianya tidak tertumpu pada tidak tertumpu pada soal undang-undang syariah sahaja. Aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan permasalahan adalah seperti akidah, akhlak dan sebagainya. Aspek ini penting sebagai memantapkan ataupun memberi peluang kepada umat Islam membuat persediaan untuk menerima sesuatu hukum atau tanggungjawab yang semakin bertambah, yang berkaitan tanggungjawab individu, masyarakat dan juga negara. Ianya merangkumi hukum berkaitan seperti muamalat, nikah kahwin, jenayah, jihad dan sebagainya. Seterusnya, dalam perbincangan ini terdapat juga berkaitan dengan ianya juga mengulas mengenai tadarrush dari sudut taklif hukum. Sudut taklif hukum, apa yang dikatakan dengan taklif hukum adalah sesuatu hukum itu ditaklifkan dari hukum asal yang harus kepada haram ataupun yang haram kepada yang harus. Seperti contoh pengharaman arak. Pada awalnya arak ni hanya disebut sebagai sesuatu yang memudaratkan tanpa diarahkan supaya meninggalkan ia, sehinggalah datang ayat yang mengharamkan meminum arak. Begitu juga dengan menziarahi kubur. Pada zaman Rasulullah SAW, kubur ini adalah tempat yang dilarang atau tempat yang diharamkan untuk kita jejak ke sana. Tapi selepas itu kubur adalah menziarahi kubur adalah sesuatu perkara yang diharuskan. Itulah yang dimaksudkan dengan tadarrush dari sudut taklif hukum. Kemudian yang keempat adalah mengenai tadarrush yang dilihat dari sudut
kuantiti taklif hukum. Yang dimaksudkan, ini bermaksud terdapatnya unsur-unsur yang beransur-ansur dari sudut kuantiti taklif yang difardukan, iaitu dari yang ringan kepada yang lebih berat. Contoh pensyariatan solat fardu daripada 2 fardu kepada 5 fardu. Maksudnya daripada yang ringan kepada yang lebih berat. Okey. Pensyariatan solat ni berubah ketika berlakunya selepas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Adapun begitu, zakat juga pada awalnya tidak ditentukan haul ataupun nisabnya, tetapi kemudian ditetapkan nisab atau kadar dan haulnya. Okey, jadi kesimpulan di sini adalah mengenai tadarus ini adalah yang dibuat adalah prinsip beransur-ansur ini merupakan antara asas dalam melaksanakan hukum Islam selepas hukum-hukum Islam itu telah sempurna. Selepas selesainya penurunan Al-Quran, Dr. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahawa jika kita ingin menegakkan masyarakat Islam yang hakiki, maka jangan kita sangka ianya dapat ditegakkan dengan tulisan pena, dengan perintah raja, perintah ketua negara, perintah ahli parlimen dan sebagainya. Tetapi masyarakat Islam yang hakiki hanya dapat dibina melalui jalan beransur-ansur. Ini dengan persediaan dan persiapan pemikiran, psikologi, akhlak dan juga kemasyarakatan. Jadi oleh itu kita tidak patut terburu-buru, kita tidak perlu pun untuk terburu-buru dalam melaksanakan hukum dengan mengabaikan aspek prasarana dalam pelaksanaan undang-undang Islam. Apa yang penting ialah keikhlasan. Bila mana sudah ada tekad dan keazaman yang untuk melaksanakan hukum-hukum Islam, maka biarlah kita berperingkat-peringkat dalam melaksanakannya agar pelaksanaannya sempurna dan tidak mengundang banyak permasalahan. Walaupun kita tidak akan sempurna, tapi boleh dicapai melalui pembaikan dari masa ke semasa. Wallahu a'lam daripada saya. Sekian. Wallahu a'lam.